لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمم الخير يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. InsyaAllah ibu ayah kita mulakan dengan bacaan salawat azimiyah dulu insyaAllah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka binuri wajhillahil azim alladhi mala'a arkana arshillahil azim wa qamat bihi awalimullahil azim an tusalliya ala maulana Muhammadin bil qadril azim wa ala ali nabiyillahil azim biqadri azamati zatillahil azim في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. Alhamdulillah ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, syukur pada Allah. Kita sambung pengajian kita ulang kaji Nahwu Sharaf. Hari ini adalah hari Rabu bersamaan 2 hari bulan 3 2022. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Asimah, Ibu Siti Jemarah, Ibu Zuraida, Umi Naimah, Kak Hana, Ibu Hazizah, Ibu Bahariah dan yang lain-lain. Alhamdulillah. Jadi Kak Fatimah B tak masuk lagi kan? Belum lagi ya. Okey. Tak apa, siapa ada soalan insya-Allah boleh tanya. Ibu Surita, waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa ada soalan? Ibu ayah? Sebelum tu yang Ibu Surita punya soalan yang hari tu Ibu Surita tanya saya, Khalidina fiha ibu ya. Ayat berapa ibu saya lupa lah. Saya dah jawab kat ibu tapi saya nak jawab umum pula. Surah Al-Kahfi. Assalamualaikum Ustaz. Ibu. Okey. Apa tu muka surat 304 surah Al-Kahfi ayat 108. 108. Okey. Ibu ayah buka ya surah Al-Kahfi ayat 108. Dah buka, siapa dah buka komen dah? Surah Al-Kahfi 108. Boleh Ibu Surita tanyakan balik apa yang ibu nak bertanya tu? Ibu tanya pasal Khalidina fiha kan? Sekejap Ustaz. Khalidina fi ya Allah Tuhanku. Betul ke ayat saya ni? Saya betul pun lah. dah tak ingat. Tak apa. Yang saya ingat ibu tanya Khalidina fiha itu. Betul. Ayat dimulakan dengan isim. Tapi adakah dia mubtada ke bukan? Macam tu ibu kan? Kenapa dia ni berada di awal ayat? Kan? Okey ibu, boleh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama ibu. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, soalan Ibu Surita ayat 108, Khalidina fiha. Kenapa Khalidina bermula di awal ayat? Okey. Sedangkan sekejap ya. Khalidina fiha. Okey. Soalannya kenapa ia berada di awal ayat, sedangkan kalau awal ayat dimulakan dengan isim, maka kalau ayat ibu ayah, satu ayat dimulakan dengan isim, ayat tu jumlah tu akan dipanggil jumlah apa? Kalau ayat itu dimulakan dengan isim, dipanggil jumlah apa? Ismiyah. Jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah, dia ada mubtada dan khabar ibu kan? Kalau mubtada mesti apa ibu? Mubtada mesti apa hukumnya? Rafa'. Jadi yang soalan Ibu Surita timbulkan, mubtada mesti rafa'. Jadi ini di permulaan ayat. Kenapa dia tak rafa'? Kenapa dia khalidina? Kalau rafa' mestilah khaliduna sepatutnya kalau rafa'. Itu persoalan yang timbul. Betul kan Ibu Surita?
Betul Ustaz. Okey Ibu. Jadi saya jawab Ibu ya. Ibu boleh mute ya insya-Allah. Jadi Ibu Ayah, dalam Al-Quran, kena faham betul-betul. Dalam Al-Quran, tak semestinya satu ayat Al-Quran mewakili satu jumlah yang lengkap. Kadang-kadang satu ayat Al-Quran tidak cukup untuk membuat satu ayat lengkap. Dia kadang-kadang perlu sampai 2-3 ayat baru jadi ayat yang lengkap. Maksudnya satu ada 2-3 ayat Al-Quran dicantumkan baru jadi satu jumlah macam tu. Waalaikumsalam Kak Fatimah. Dan kadang-kadang Ibu Ayah, kadang-kadang satu ayat Al-Quran boleh jadi dalamnya ada banyak jumlah. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah yang terkandung dalam satu ayat Al-Quran. Setuju tak? Contoh yang paling mudah. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu mubtada dan seterusnya khabar. Itu mubtada khabar. Dah jadi jumlah ismiyah. Kan ayat kursi itu panjang. Yang pertama kita baca saja dengan satu waqaf pertama dah satu ayat, satu jumlah. Allahu mubtada, la ilaha illa huwal hayyul qayyum jadi khabar dia. Kemudian la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Itu jumlah apa Ibu? La ta'khudhuhu sinatun. Ta'khudhu tu fi'il mudhari', ada la nafiyah. La ta'khudhuhu sinatun, sinatun fa'il pada la ta'khudhu, jumlah fi'liyah pula. Tapi itu semua dalam satu ayat yang kita panggil ayat kursi. Ayat 255 surah Al-Baqarah. Dalam ayat 255 surah Al-Baqarah, ayat kursi ini rupanya ada banyak jumlah dalam dia. Bermakna Ibu Ayah, satu ayat Quran boleh jadi padanya ada banyak jumlah dan juga kadang-kadang beberapa ayat Al-Quran dicantumkan baru jadi satu ayat lengkap. Jadi dalam surah Al-Kahfi, khalidina fiha ini adalah kesinambungan daripada ayat sebelumnya. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha, dalam keadaan mereka kekal di dalamnya. Tu khalidina jadi hal. Menjadi hal yang menerangkan kepada keadaan ahli-ahli syurga. Jelas tak semua? Jadi khalidina walaupun ayat dimulakan dengan isim tapi dia bukan mubtada. Di sini dia menjadi hal. Jelas Ibu Ayah ya? Jadi terjawab tak soalan saya difahamkan dalam grup yang ibu-ibu ada yang Ibu Saedah grup tu admin ada pertanyaan pasal ni ya? Ada perbahasan pasal khalidina ke dalam tu, ada ke? Dan ramai yang tak faham ketika itu. Sekarang ni dah faham dah semua? Sekarang ni dah faham semua ya insya-Allah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Oh tak berani nak jawab. Tak apa, sekarang ni yang tak berani nak jawab semua, yang keliru dah faham sekarang ya insya-Allah ya. Alhamdulillah, mudah saja. Okey, jadi Ibu Sorita dah terjawab dah. Mudah-mudahan semua yang faham mengenai penerangan ini dapat sahamnya pada Ibu Sorita insya-Allah. Okey, seterusnya Kak Fatimah punya soalan semalam. Kak Fatimah punya soalan semalam. Assalamualaikum Kak Fatimah. Pagi tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Kak Fatimah, soalan pagi tadi, sebelum ni Kak Fatimah ada tanya pasal ansanihu dan alaihu. Itu saya belum jawab lagi. Pasal itu lebih pada qiraat, nanti saya carilah sampai dapat. Saya tak sempat cari lagi. Okey, jadi tak apa. Tak apa, nanti saya cuba cari. Tapi pagi tadi boleh akak orang soalannya? Soalan dia muka surat 307 surah Maryam ayat ke-38. Ayat 38. Okey, bawah sekali. Dia mulakan dengan asmi' bihim wa abshir. Yaumal yakunana. Okey. Tanya kenapa dimulakan nampak macam amar tapi tapi tak ada terjemah amar kan? Tak ada terjemah amar kan? Tak ada.
Alangkah tajam pendengaran. Okey, bagus. Soalan akak ni bagus. Okey, betul tak? Semua sekali ibu-ibu tengok Quran masing-masing, betul kan? Asmi' bukan terjemahnya dengarkanlah. Betul tak semua? Terjemahnya akan terjemah memberi makna ta'ajub, memberi makna alangkah. Betul kan semua? Okey, bagus. Biasanya terjemahnya alangkah. Okey, dalam bahasa Arab bagus semua, bagus. Sekejap, saya nak tengok sekejap dalam Nahwu Mir. Sekejap ya. Ni dia ada kita panggil sirah ta'ajub. Ta'ajub. Sekejap saya buka sekejap. Saya lupa kat mana. Sekejap ya. Sekejap je. Okey. Siapa ada Nahwu Mir, cuba buka muka surat 51. Buka muka surat 51 Nahwu Mir. Dah buka komen dah. Muka surat 51 Nahwu Mir. Dah ya. Af'al ta'ajub. Namanya af'al ta'ajub. Saya sangkut dah ni. Allahu Akbar. Ya. Okey. Af'al ta'ajub. Maaf saya ingat sikit ya. Tak apa ya. Okey. Nampak ya? Af'al ta'ajub. Terdapat dua sirah. Ada dua sirah. Dua sirah apa maksud sirah? Sirah maksudnya bentuk. Fi'il ta'ajub dari masdar fi'il sulasi mujarrad. Okey, pertama ma af'alahu. Ada fi'il ta'ajub ni maksudnya fi'il yang memberi makna ta'ajub. Ta'ajub apa maksud ta'ajub bahasa kita? Ta'ajub menghairankan, menakjubkan. Biasa ibu ayah kalau kita terjemah ta'ajub apa? Alangkah cantiknya. Nampak tak? Dia beza tak cantiknya dengan alangkah cantiknya? Beza tak? Cantiknya, alangkah cantiknya. Mana lagi menghairankan? Mana lagi tengok mengagumkan? Alangkah ke tanpa alangkah? Ada beza kan? Jadi untuk memberi makna alangkah ada kaedah dalam bahasa Arab dipanggil fi'il ta'ajub. Sebelum saya teruskan, siapa first time dengar sepanjang hidup dia fi'il ta'ajub? Siapa first time sebut first time? Siapa yang ulang kaji tapi baru nak faham, komen ulang kaji. Mungkin sebelum ni tak pernah dengar tapi tak faham. Mungkin pernah dengar tapi tak faham. Siapa yang baru dengar, komen baru. Oh, ramai baru, Masya Allah. Ni nama dia fi'il ta'ajub. Jadi saham masuk pada Kak Fatimah. Okay. Jadi ma af'alahu contohnya ma ahsana Zaidan. Ma ahsana Zaidan maksudnya betapa baiknya Zaid, betapa cantiknya Zaid. Sama ada wazannya ma af'alahu ataupun kedua. Tengok kedua. Yang kedua bawah ni, kita bukan nak terang detail af'al ta'ajub, bukan. Cuba tengok yang kedua saja. Wazan af'il bihi. Seperti ahsin bi Zaidin. Dia ada af'il dengan huruf jar ba. Af'il bi. Lepas tu apa yang kita nak ta'ajubkan? Af'il bihi. Contohnya ahsin. Ahsin bi Zaidin. Alangkah baiknya Zaid. Dia sirah amar tetapi memberi makna khabariyah. Sirahnya bentuk fi'il amar. Itu yang Kak Fatimah keliru. Nampak macam fi'il amar tapi tak ada pun terjemah amar. Nampak macam fi'il amar daripada bab if'al. Af'il. Bab if'al. Fi'il amarnya atas wazan af'il. Tapi tiba-tiba tak ada pun terjemah fi'il amar. Terjemah kan ke apa ke tak ada pun. Rupanya sirah bentuknya bentuk fi'il amar. Tetapi memberi makna khabariyah. Makna khabariyah maksudnya bukan memberi makna perintah. Tapi memberi makna satu perkhabaran. Ahsin bi Zaidin. Betapa baiknya Zaid. Jadi ibu ayah dengar, bila saya kata betapa baiknya Zaid, selepas saya berhenti bercakap, ibu-ibu boleh faham tak maksud saya? Saya kata, alangkah baiknya Zaid. Boleh faham tak maksud saya? Ke keliru? Boleh faham teruskan? Bila boleh faham, itu jumlah khabariyah ke insya'iyah. Bila kita orang cakap dan sami' setelah orang yang mendengar tu, setelah orang yang bercakap, berhenti bercakap, yang mendengar faham.
maka itu jumlah khabariyah ke jumlah insya'iyah? Jumlah khabariyah. Jadi kita panggil ahsin sirah ta'ajub atau wazan af'il bihi. Tetapi memberi makna khabariyah. Okey, takdirnya ahsana zaidun. Ahsana zaidun maksudnya sara za husnin. Ahsana zaid menjadi baiklah zaid. Maksudnya zaid sara za husnin. Dia telah menjadi orang baik. Jadi ahsin bi zaidin, alangkah baiknya zaid. Maksudnya zaid itu telah menjadi baik. Macam tu. Jadi satu perkhabaran. Saya tak nak terang detail af'al tajuk, tapi cukup yang kita biasa baca surah Al-Kahfi itu rupanya itu surah Maryam itu adalah apa ni kita panggil sirah ta'ajub, fi'il ta'ajub. Siapa yang baru dan faham? Terutamanya untuk wazan af'il bihi saja. Siapa baru dan faham? Ramai baru kan? Baru dan faham ya. InsyaAllah baru dan faham. Alhamdulillah Ibu Ayah ya. Tahniah semua. Mudah saja insyaAllah dengan syarat Ibu Ayah. Ni ada rakaman. Ibu Ayah boleh dengar banyak kali. Ibu Ayah boleh dengar banyak kali insyaAllah Ibu Ayah ya. Okay insyaAllah. Jadi Kak Fatimah dah terjawab ke soalannya? Ya, syukran jazilan Ustaz. Faham. Alhamdulillah. Masya Allah. Bagus Kak Fatimah timbulkan soalan ni. Terima kasih. Soalan macam ni memang saya sangat-sangat raikan. Okey, bagus Kak ya. Bagus Masya Allah. Okey, ada soalan lain Ibu Ayah? Siapa ada soalan lain boleh angkat tangan. Ada lagi soalan? Soalan terkumpul dekat saya dah habis dah. Yang orang bagi dekat WhatsApp. Sekarang tunggu soalan ibu-ibu yang bagi kat sini. Ada lagi tak? Allahu Akbar. Tak ada ke? Ataupun nak tanya apa-apa yang ibu-ibu yang tak faham dari mana-mana bab, insya-Allah. Ke ibu-ibu tunggu ibu-ibu yang biasa tanya je tanya. Yang lain-lain semua apa ni tak ada soalan. Nak kenal hal. Okey, Ibu Surita tanya macam mana nak kenal hal. Hal ni kita nak kenal pertama, hal itu dia mesti nasab. Yang kedua, hal itu menceritakan keadaan. Dia memberi makna menceritakan keadaan. Contoh tadi, khalidina fiha, boleh tak kita terjemah dalam keadaan mereka kekal? Boleh tak Ibu? Tapi nak terjemah khalidina fiha dalam keadaan mereka kekal di dalamnya. Sesuai tak terjemah dalam keadaan Ibu? Sesuai kan? Jadi bila sesuai kat situ dan dia nasab pula, insya-Allah itu adalah hal. Itu adalah hal. Okey. Dia menceritakan keadaan Zulhal, keadaan empunya hal. Contoh saya kata okey. Saya kata Ja'a Zaidun. Sekarang dah faham tak Ibu Ayah? Ja'a Zaidun boleh terus faham kan? Boleh terus faham. Tapi tahu tak Zaid datang keadaan macam mana? Dalam keadaan dia naik kenderaan ke? Dalam keadaan dia berjalan kaki ke? Dalam keadaan dia berseorangan ke? Tahu tak keadaan dia sekarang? Belum tahu kan? Jadi kalau saya nak sebutkan keadaan datangnya Zaid itu macam mana, maka saya datangkan satu isim nasab. Ja'a Zaidun contohnya, Ja'a Zaidun masyian. Okey. Zaid telah datang masyian dalam keadaan berjalan kaki. Ini hal. Dalam keadaan berjalan kaki. Oh, macam tu keadaan dia datang berjalan kaki. Apa contoh-contoh lain? Ja'a Zaidun rakiban. Zaid datang dalam keadaan berkenderaan. Dia naik kereta. Naik kereta ke, naik unta ke, naik kuda ke. Contoh.
Ja'a Zaidun rakiban. Zaid telah datang dalam keadaan dia berjalan kaki. Berkenderaan. Kan? Ataupun Zaid datang. Macam mana keadaan dia? Dia datang dalam keadaan marah. Ja'a Zaidun ghadiban. Zaid telah datang ghadiban, dalam keadaan marah. Ataupun contoh lain. Ja'a Zaidun mubtasiman. Zaid telah datang dalam keadaan tersenyum. Jadi Ibu Surita dan ibu-ibu lain semua nampak tak? Ja'a Zaidun hazinan, sedih pun boleh. Baghtatan. Ja'a Zaidun baghtatan, bagus. Datang Zaid tiba-tiba. Baghtatan maksudnya tiba-tiba. Ibu Wasimah boleh? Boleh juga. Baghtatan, tiba-tiba datang. Boleh, tak ada masalah. Nampak semua ya? Siapa yang baru faham hal ni? Oh, ni rupanya hal. Siapa baru faham? Oh, ini rupanya hal. Hal ni isim nasab yang menerangkan keadaan zul hal. Zul hal maksudnya empunya hal. Zaidun ini jadi zul hal. Zul hal. Empunya hal. Zaid ini empunya hal. Zul hal nama dia. Alhamdulillah, Kak Fatimah ulang kaji ya. Masya Allah, bagus ya. Yang lain Ibu Ayah, Masya Allah boleh faham. Okey, ada soalan lain Ibu Ayah, insya-Allah? Soalan lain? Pakcik Wahab ada kan? Pakcik Wahab, Ibu Wasimah. Dia berkeadaan betul. Ibu Wasimah buat ayat tapi tak tahu itu hal. Tak apa. Nanti tanya, kalau buat ayat nanti tanya saya, betul tak itu hal ke Ustaz? Itu boleh Ibu ya. Okey. Ada soalan lain? Oh, Pakcik Wahab tak ada. Tak ada. Ibu Wasimah ada? Ibu Mimunah ya? Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam Ustaz. Ustaz nak tanya ni lah Ustaz. Surah Maryam muka surat 308. Surah Maryam muka surat 308. Ayat 49 Ustaz. Ayat 49. Okey, apa soalan Ibu? Falamma tazalahum tu Ustaz. Ini fi'il apa? I'tazalahum tu ya? Ya Ustaz. Okey, bagus. I'tazalahum, bagus Ibu. Boleh insya-Allah. Terima kasih banyak Ibu ya. Ustaz. Okay. Fi'ilnya adalah daripada i'tazala. I'tazala ya'tazilu. Okey. I'tizalan. I'tazala ya'tazilu. Ibu Ayah, i'tazala ya'tazilu i'tizalan daripada bab apa ni Ibu Ayah? Bab ifti'al. Bab ifti'al. Bermakna huruf asalnya ada huruf ain, zailam, betul Umi. Ifti'al betul. Jadi huruf asalnya apa? Ain, zailam. Ain, zailam. Okey, sekejap ya. Ayat 49 ni. Okey. Jadi ain zailam biasanya ada makna meninggalkan, ada makna tinggal, mengasingkan diri. Okey, mengasingkan diri. Jadi apa terjemah i'tazalahum Ibu? Ibu Maimunah boleh sebut tak? Apa terjemah i'tazala tu dalam Quran Ibu? Dia meninggalkan mereka. Meninggalkan. Betul. Ada makna meninggalkan. Boleh Ibu ya. Jadi i'tazala tu ni dia. I'tazala ya'tazilu i'tizalan bab ifti'al Ibu. Boleh Ibu? Boleh Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama Ibu. Alhamdulillah. Masya Allah, bagus. Okey. Seterusnya Ibu Ayah ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Umi Naimah. Ya Ibu. Umi, Assalamualaikum. Ustaz, terlepas soalan Ibu Rosliati, dia dah bagi apa? Tulis tu. Ustaz jawablah ya. Dekat mana ada. Ibu boleh tak bagi balik? Ibu Rosliati ada bagi ya? Minta Ibu Rosliati jawablah. Oh, okay. Ibu Rosliati. Assalamualaikum Ustaz. Tu saya tanya adakah jamak muntaha jumuk tu termasuk dalam minasoroh tu?
Betul-betul Ibu. Okey ya. Jamak muntahal jumu' adalah termasuk daripada mamnu' minas saraf. Jadi bila kita sebut mengenai ghair munsharif, ada nama ghair munsharif dan nama lain dia mamnu' minas saraf. Ghair munsharif ataupun nama lainnya mamnu' minas saraf. Okey. Jadi antara ghair munsharif dia ada untuk ghair munsharif ni dia ada mufrad dan dia juga ada jamak. Okey. Untuk ghair munsharif dia ada ghair munsharif ni dalam bentuk mufrad. Contohnya ya alam lah. Alam nama orang. Yusufu, Umaru, Hamzatu, Khadijatu, itu yang mufrad. Yang jamak dia ada istilah di sini. Dia adalah jamak taksir. Dia jamak taksir. Cuma ibu ayah, untuk jamak taksir ada dua bahagian. Satu jamak taksir munsharif. Satu jamak taksir ghair munsharif. Jadi jamak taksir yang munsharif dia bertanwin. Contohnya baitun jamaknya buyutun. Buyutun jamak taksir tapi dia munsharif. Boleh baca buyutun, buyutan, buyutin. Tapi kalau jamak taksir ghair munsharif, nama lainnya adalah jamak muntahal jumu'. Sini. Jamak muntahal jumu'. Dan kita nak kenal dia, huruf ketiga mesti alif dan selepasnya sama ada 2 huruf ataupun 3 huruf. Okey. Kita nampak sekejap bawah sikit. Okey. Huruf ketiga mesti alif. Ketiga mesti alif jamak tu dan selepasnya sama ada 2 huruf ataupun 3 huruf. Ini dia jamak muntahal jumu'. Maka jamak muntahal jumu' termasuk ghair munsharif. Boleh tak Ibu Rosyati boleh faham? Faham Ustaz. Syukran. Alhamdulillah Ibu. Terima kasih banyak Ibu ya. Okey, insya-Allah. Okey. Ada soalan lain tak Ibu ayah? Ada Ibu yang soalan lain? Siapa tu? Saya Ustaz. Oh, Ibu Saidah. Saidah. Tak pernah. Okey, Ibu Saidah ya. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ibu. Pada surah yang mula dengan huruf muqatta'ah, Okey. dekat situ kita nak jadikan dia adakah dia mubtada' ke apa-apa yang ataupun bukan? Itu saya tak pasti Ibu. Untuk unsur huruf muqatta'ah itu saya tak pasti nak jadikan apa. Itu saya tak tahu dan tak pernah berbahaskan. Cuma bagus soalan Ibu bagus. Timbulkan pertanyaan juga tu. Tapi saya rasa untuk huruf surah muqatta'ah itu buat masa ni kita tak payah bincang dulu. Pasal perbezaan itu sangat tinggi. Tapi kalau dia jadi apa tu itu saya tak pasti. Saya tak pasti, saya kena tengok pada kitab. Tapi dari segi itu sekarang ni sebenarnya sedikit tinggi, sangat tinggi dan tak sesuai kita bincangkan dalam grup macam ni. Boleh Ibu ya? Okey Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama Ibu. Tapi soalan Ibu sangat bagus. Ustaz min fadlik. Ya. Surah Maryam tadi ayat ke-48 tu dia ada Allah, kalimah Allah, alif lam sabdu alif, hamzah lam tu bersabdu dan alif, Allah yang membawa maksud bahawa tidak. Di dalam ayat yang lain an dengan la, alif nun dengan la. Apa ayat lainnya? Ayat lain tak ada pula buka ayat ke berapa, tapi biasa juga macam contohnya asyhadu alla ilaha illallah tu kan. Itu sama je kita baca
Baca sama juga Kak. Kita baca asyhadu Allah sama juga macam ni. Allah sama, bacanya sama, tulisan je. Sama, cuma tulisannya dia dipisahkan antara an. Dia tak ada masalah. Dia dari segi bacaan, yang penting bacaan kena sama. Okey, bila kita memisahkan Kak Fatimah dan ibu-ibu semua, okey. Ibu ayah sekarang ni bila kita baca macam ni, nak tanya ibu ayah. Nun mati bertemu dengan lam, apa hukumnya Kak Fatimah? Apa ke nama tu? Idgham bila guna. Idgham bila guna. Okey. Sama dengan idgham bila guna. Idgham bila guna. Bila kita kata idgham bila guna, memasukkan nun. Idgham maksudnya memasukkan nun pada huruf kedua. Nun masuk pada huruf kedua tanpa dengung. Bermaksud kita masuk habis ke ataupun masuk separuh aja? Masuk habis. Bila masuk habis, ada lagi tak bunyi nun? Tak ada langsung. Tak ada. Jadi sama tak? Kita bezakan kalimah dengan kita gabungkan kalimah. Okey. Sama tak bunyi je Kak Fatimah? Sama tak? Sama Ustaz. Sama. Cuma dari segi tulisan saja. Dari segi tulisan kadang-kadang anla ditulis ringkas Allah macam tu. Boleh Kak? Oh, okey. Faham Ustaz. Okay. Sama-sama. Boleh semua boleh faham tak? Siapa yang baru ni? Siapa yang baru faham? Anla, kadang-kadang jumpa tulisan anla ni dipisahkan. Tiba-tiba dalam ayat ni digabungkan. Jadi sebenarnya ia berbeza ke sama ibu ayah semua? Dia berbeza ke sama? Sama. Dia adalah sama. Cuma dari segi tulisan saja. Tulisan saja diringkaskan Allah, diringkaskan jadi Allah macam ni. Boleh semua insya-Allah ya. Okey. Satu lagi Ustaz, kalau Allah itu ketahuilah ya. Allah. Kalau Allah, okey. Kalau Allah macam ni. Ini juga ditanya oleh Ibu Asimah sebelum ni. Allah, kalau tengok terjemahnya ketahuilah. Kalau terjemah ibu ayah Allah tu terjemahnya ketahuilah, maka Allah di situ memberi maksud, Allah memberi makna tanbih. Allah memberi makna dipanggil Allah tanbih. Tanbih peringatan, maksudnya ketahuilah. Allah ketahuilah. Okey? Ada juga Allah dipanggil untuk arad. Arad ni Allah memberi makna arad, maksudnya dia pelawaan. Okey, kita ada jumpa dalam Nahumir. Kejap ya. Allah yang memberi makna pelawaan dalam Nahumir. Kejap saya tengok. Okey. Dalam yang menasabkan, jap. Saya goyang ya. Okey, surat 36. Kita buka muka surat 36 Nahumir. Muka surat 36 Nahumir. Oh, dalam Nahumir tidak diberikan contohnya. Contohnya saya dapat daripada kitab lain sebelum ni. Yang saya hafal contoh daripada kitab lain. Tak apa. Jadi ada Allah, sorry dalam Nahumir tak ada sebut contoh. Allah kalau memberi makna arad. Arad ni maksudnya pelawaan. Allah di sini memberi makna terjemahnya sudikah. Ada Allah terjemahnya sudikah. Sudikah itu arad. Tapi kalau Allah memberi makna tanbih, biasa terjemahnya apa terjemahnya tadi? Kak Fatimah tadi? Ketahui. Ketahuilah, boleh ketahuilah. Ataupun kalau di pondok terjemah kita orang, dengar betul-betul macam tu. Boleh semua insya-Allah ya. Ini perbahasan Allah, ini secara ringkas lah. Ustaz, adakah tidak pun Allah juga kan? Adakah tidak tu lebih pada arad. Adakah tidak tu sama macam arad. Oh. Adakah tidak kamu nak duduk dengan saya? Sudikah? Sama tak?
Adakah tidak kamu nak duduk dengan saya ataupun sudikah kamu duduk dengan saya? Sama tak? Sama. Macam tu. Boleh semua jelas ya? Jazakallah Ustaz. Buat ayat kak. Alhamdulillah. Ibu Saidah boleh? Ustaz, muka surat 308 juga sama tu. Okey. Ayat 51, baris bawah sekali. Innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Okey. Yang untuk mukhlasan tu, dia punya sirat bentuk kalimah ni adakah dia isim masdar ataupun mausul? Oh, mukhlasan itu lebih pada isim maf'ul. Isim maf'ul ya. Isim maf'ul atau wazan muf'al. Okey. Mukhlasan, pada saya nampak mukhlasan ni isim maf'ul, jadi khabar pada kana. Isim maf'ul atau wazan muf'al. Akhlasa yukhlisu ikhlasan, ikhlas. Isim fa'ilnya mukhlis. Isim maf'ulnya mukhlas. Mukhlas juga masuk orang yang diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang disucikan hati dia oleh Allah. Apa terjemah mukhlasan Ibu? Lelaki ikhlas. Ikhlas. Dia daripada bab akhlasa yukhlisu ikhlasan, cuma dia isim maf'ul. Isim maf'ul. Okey. Jadi kana mukhlasan, dia kana tu isim kana. Okey. Kana lepas tu mukhlasan tu dia jadi kana isim kana lah kan Ustaz? Isim kana mesti rafa' Ibu. Rafa'. Jadi kat sini dia jadi khobar. Betul. Khobar kana. Dia mansub ya. Khobar kana, isim kana, dhamir huwa dalam kana. Oh, huwa dalam kana ya. Lepas tu wa kana rasulan nabiyyah tu pun samalah. Okey, rasul wa kana rasulan nabiyya, kana isim kana fi'il naqis, isim dia dhamir huwa dalam dia. Rasulan khabar kana. Nabiyan kita boleh kata khabar kedua pun boleh. Oh, khabar kedua ya. Okey Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama Ibu, alhamdulillah. Ya Ibu Umi Naimah ya. Asifah Ustaz. Ibu. Tadi Ustaz bagi contoh hal tadi, ja'a Zaidun masyian. Tidak kalau kita nampak situ boleh jadi maf'ulun bih juga kan? Macam mana Ustaz? Sebab tak boleh Umi. Tak boleh ya. Macam mana kita nak bezakan maf'ulun bih dengan hal? Itulah kalau maf'ul bihi, perbuatan tu kena pada dia. Contohnya saya makan nasi. Jadi nasi itu yang kena makan. Contohnya nasi tu dia kena, perbuatan tu jatuh ke atas dia, bukan dia buat tapi kena pada dia. Jadi kalau saya kata ja'a Zaidun masyian, adakah berjalan tu kena pada Zaid? Kena pada datang? Tak kena kan? Maksudnya contoh kalau saya kata saya nak kata ya, Zaid ja'a Zaidun masyian. Masyian ini dia menerangkan hal, dia bukan maf'ul bihi. Umi dah jadi keliru dah ni. Takut orang lain keliru nanti. Okey. Jadi Umi, masyian dia menerangkan keadaan Zaid saja. Keadaan datangnya macam mana. Kalau maf'ul bihi dia mesti perbuatan tu kena pada dia. Boleh faham tak Umi? Macam contoh daraba Zaidun Ahmad macam tu. Ahmada Umi, Ahmada maf'ul bihi. Ahmada. Daraba Zaidun Ahmada. Okey, bagus. Itu contoh betul maf'ul bihi. Zaid pukul Ahmad, contoh kan? Okey, jadi apa perbuatan tu? Perbuatan pukul. Siapa yang kena pukul? Ahmad. Ahmad kena pukul Umi kan? Jadi kalau ja'a Zaidun masyian, ja'a Zaidun, Zaid datang. Adakah kita kata siapa yang kena datang? Siapa yang didatangkan tu? Oh, masyian dalam keadaan berjalan. Itu tak kena. Maknanya masyian tu kembali kepada Zaid. Kalau yang tadi doroba tadi kembali kepada Ahmad lah. Nak jadikan maf'ul dia. Doroba Zaidun Ahmada. Maknanya perbuatan doroba tadi tu kena kepada Ahmad. Kena pada Ahmad. Itu dia maf'ul bih. Kalau yang ni pula ja'a Zaidun masyian. Masyian tu kembalikan kepada Zaid. Macam tu ya Ustaz? Betul. Masyian jadi hal kepada Zaid. Fahamkan yang tadi lah. Sebab i'rab dia fathah sama kan? Okey Ustaz ya. Okey. Assalamualaikum. Salam.
Ibu Asimah kata hal juga maf'ul mutlak, bukan Ibu Asimah, maf'ul mutlak bukan hal. Maf'ul mutlak adalah maf'ul yang maf'ul daripada fi'il yang sama telah disebutkan sebelumnya. Maf'ul mutlak mesti masdar, dia mesti masdar pertama, kemudian dia masdar daripada fi'il yang telah disebutkan sebelumnya. Macam tu. Boleh Ibu Asimah ya? Okey. Jadi saya rasa setakat ini saja Ibu Ayah. Nak teruskan lagi, saya rasa dah banyaklah kita bincang. Cuma Ibu Ayah boleh bincang balik dalam grup ya. Bincang dalam grup. Apa yang siapa tak faham tolong tanya, dan siapa yang boleh faham tolong terangkan. Ibu-ibu jangan harapkan ibu-ibu beberapa orang saja. Sesiapa yang mampu untuk terangkan, tolong terangkan. Yang rasa dia faham. Jangan diam saja. Penyakit orang yang belajar ni dia suka diam, jadi pemerhati. Pemerhati takkan pandai. Ibu Ayah, pemerhati takkan pandai. Orang yang akan pandai, dia faham, dia usaha kongsikan dengan orang lain, orang ni Allah akan bagi kefahaman. Betul Ibu? Saya cakap betul. Kalau ibu-ibu dah mula faham, Allah dah bagi faham, untuk ibu-ibu kuasai kefahaman tu, ingat, kena terangkan pada orang. Salah tak apa, orang lain akan betulkan balik. Tapi kalau ibu diam, ilmu tu tak melekat. Ilmu tu akan hilang. Kejap dia hilang. Betul saya cakap ibu. Tolong percaya. Tolong Ibu Ayah ya. Setakat ini saja. Minta maaf segala kekurangan. Aqulu qawli hadha. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu